So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi untuk login bersama kami di I Love Quran. InsyaAllah malam ni kami berdua, Zahira dan juga saya sendiri akan berkongsi sedikit pengalaman kami sewaktu trip kami di USA dan juga Canada pada bulan Mei yang lalu. Dan apa yang kami lakukan dan juga apa yang kami pelajarilah insya-Allah. Jadi sebelum tu untuk memberkatilah perkongsian ni insya-Allah kita buka dulu dengan suratul Fatihah. Okey, terima kasih sekali lagi kepada yang sudah berada di dalam ni. Sementara kita nantikan orang lain tu, insya-Allah mungkin boleh berkenalan dululah. Sebenarnya saya nak pas perkenalan ni kepada Irah dulu sebab dia sebab sebab I Love Quran ni sebenarnya adalah diasaskan oleh Zahira sendiri bersama suami dia, Faiz, beberapa tahun yang lepas lah, daripada tahun 2013. Ya kan? 13 kan? Betul. So, kiranya I Love Quran ni memang dari dia lah. Jadi, eloklah kita bagi owner dia untuk perkenalkan diri dulu. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih rakan seperjuangan salwasaleh.com di atas penganjuran sesi ini bersama dengan unit pemerkasaan ekonomi Ikram. Di sini ada yang ahli-ahli Ikram, bolehlah tulis kat ruangan chat kan. Saya kalau bukan ahli pun tak apa. Boleh tulis daripada mana kan. Jadi kita tahu kalau ada yang ada bisnes boleh tulis dekat ruangan chat juga. Ada bisnes apa ke apa kan, bolehlah kita taaruf sambil-sambil tu kan. So saya Nur Zahira binti M Sukran. Saja je pakai beret ni konon macam ceria sikit lah ada pakai filter Zoom ni. Dan anda boleh lihat personality saya yang out of the box sikit, out of the box, tak begitu formal sangat. Dan saya sudah berkahwin, mempunyai 3 orang anak. Membuka I Love Quran pada tahun 2013 macam Salwa cakap tadi, bersama dengan suami saya Faiz bin Sahari, ahli Ikram juga. Saya telah menghantar beliau untuk membawa mak saya beli aiskrim tadi supaya tidak diganggu di rumah sambil live ni. Sebelum ni saya bekerja di Petronas selama hampir 9 tahun, hampir 10 tahun. Dan pada tahun 2013 tu baru balik buat MBA dekat Ireland sebenarnya. Dan lepas buat MBA tu tutup, kita sebenarnya berangan nak buka bisnes macam-macam lah, bisnes baju muslimah lah, bisnes apalah, macam-macam hal lah kita berangan kan. Tapi Allah lah sebaik-baik perancang, dan balik-balik tu suami ajak buka tahfiz, dan itulah dia I Love Quran yang alhamdulillah masih berkembang mekar hingga hari ini, dan kami berdoa semoga terus berkembanglah insya-Allah. Tadi ada Marwa, kita punya tim juga, ahli Ikram juga, tapi mungkin dia dah terkeluar. So itulah sedikit sebanyak masa kita buka I Love Quran tu, ada ajak beberapa ikhwah kawan lain lah daripada Ikram yang pakar bahagian psikologi, pakar pendidikan awal kanak-kanak, untuk kita sama-sama brainstorm lah apa approach yang terbaik untuk anak-anak belajar Quran. Dan daripada situ konsep fun, loving, engaging I Love Quran melalui tafsir anak-anak. Daripada situlah timbulnya konsep tu masa meeting kami yang pertama pada bulan Oktober 2013. Formally
daftar Disember 2013 dan operate physically. Ada center sendiri di Wangsa Melawati, our first center /HQ Januari 2014. So sekarang alhamdulillah kita ada di 7 center. Kalau ada yang berdekatan bolehlah pergi tengok-tengok. Berhampiran Al-Amin Bangi ada satu dekat Taman Tropika Bangi. Di Kelana Jaya ada satu. Ceras pun ada. Sekarang beroperasi di Al-Amin Ceras. Di Al-Amin Nilai pun ada. Pulau Pinang ada. Shah Alam beroperasi online dan insyaAllah coming soon di Kota Baru Kelantan dan juga di Seri Iskandar Perak. InsyaAllah. Dah. Apa lagi nak cerita? Ke nak teruskan dekat slide ni? Boleh je. Nak teruskan juga. Tak ada masalah. Saya tak payah kenalkan dirilah. Sebabnya yang masuk ni semua saya kenal. Boleh tak? Saya tak kenal. M16 AK47 ni siapa macam nama senapang? Yang nama senapang ni saya tak kenal. Boleh perkenalkan diri kan. Memang kalau ikutkan memang nama senapang. Kak Yus ni rakan Facebook yang dah lama dan join Tadarus Ladies. Hidayah Osman rakan satu batch di Kisah dulu. SMS ni macam nama saya tapi saya tak tahu siapa. Kalau ikut initial macam saya punya initial juga kan. Okey. M16 AK47 ni menakutkan sikit, harap-harap bukan spy daripada FBI ke apa nak tengok kita punya aktiviti dakwah di US. Bolehlah sila perkenalkan diri dekat chat tu supaya kita tak ragu-ragu dengan siapakah anda. Alright, so adikmu, SMS tu adikmu Salwa? Oh, adikku. Thank you. Masuk. Alright. So nak next slide ke apa ni? Bolehlah. Jadi next slide lah. Boleh Salwa. Thank you. Alright. So kami bertiga, saya bersama dengan Salwa Saleh dan juga seorang lagi rakan sekolah saya lah, Puan Hajah Heliliza yang pakai tudung warna beige ni. Rakan saya yang sama-sama, kami 3 orang. Ayah Heliliza ni tanya dia, Heli, kamu nak pergi US tu buat apa? Kamu join tabligh ke? Jadi kita pun buat lawak lah. Kita 3 orang ni tabligh sister. Tabligh sister. Berdakwah di bumi Amerika, Kanada kan. Untuk yang pertama sekali kita nak spread the beauty untuk orang dapat faham Quran. Di samping promote bahan-bahan Ahlul Quran, networking dan juga cari leads lah untuk Ahlul Quran. Sebenarnya sebelum kami pergi tu banyak kali jugalah ding-dong macam nak pergi ke top, macam mana ni mahal. Sebab tiket memang sangat mahal lah untuk pergi. Dan cabaran kami pun banyak sangat nak pergi tu. Daripada segi visanya, tiket mahal tu satu hal. Lepas tu dah dindong-dindong, dah beli tiket, visa pula tak dapat-dapat. US visa tak dapat, Canada visa tak dapat. Canada visa tu sampai form online tu pun banyak sangat technical issues yang kami hadapi. Alhamdulillah akhirnya dapat hantar. Tapi dalam cabaran tu sampai saya sendiri cakap lah, Allah, mungkin kita minta refund je lah daripada tiket dengan bus ni sebab takut tak dapat pergi. Sebab terlalu banyak dugaan sebelum kami berlepas. Tapi ada satu kali tu lepas saya cakap macam tu kan, saya tidur, saya mimpi anak-anak dekat Amerika Syarikat. Saya dulu belajar dekat Amerika, saya belajar degree Tajaan Petronas, alhamdulillah di Rensselaer Polytechnic Institute di Upstate New York. Upstate New York maksudnya New York ni satu negeri. Dalam negeri tu ada bandar juga. Nama bandar dia sama nama dengan negeri dia. Contohnya Selangor. Negeri Selangor, bandar pun nama Selangor. Jadi New York ni state, kami belajar dulu dekat Upstate New York. Dalam 3 jam lah daripada New York City. Jadi di situ Besok. Oh, Salwa, anak Salwa. Bukan. Ni orang lain. Okey. Sila. Okey, jadi masa belajar tu
kita dah lihat lah macam mana cabaran kawan-kawan ataupun sisters dengan brothers yang tinggal di sana, cabaran diorang nak membesarkan anak-anak dengan tauhid, dengan Islam di negara yang majoriti bukan Islam. Jadi masa saya tidur tu, sebelum tidur saya cakap dengan suami saya, kita boleh tak kita minta refund je lah, saya macam tak boleh pergi lah ni, memang susah sangat. Saya malam tu saya mimpi tentang anak-anak di sana yang ibu bapa mereka begitu sukar mendapat bahan untuk ajar anak-anak dia tentang Allah, tentang tauhid. So saya bangun saya macam, oh macam Allah nak cakap kena pergi juga ni. Sebab cabaran mereka sangat besar lah untuk membesarkan anak-anak dalam suasana yang bukan Islam. Kita mungkin kadang-kadang rasa very complacent lah. Kita pun banyak juga masalah cabaran dengan remaja, cabaran tauhid, cabaran untuk anak-anak kita kekal dalam agama. Tapi untuk diorang jauh lagi mencabar lah sebab dia bukan majoriti Muslim. Dah lah dengan LGBT, dekat sekolah pun kena belajar dan accept all these benda-benda yang bertentangan lah dengan agama kan. Jadi masa saya bangun tu saya macam, ya Allah, adakah ini petanda daripadamu? Jadi lepas tu tak apalah Sarwah, kita tak dapat visa pun kita redah pergi. Bukanlah tak dapat. In the end alhamdulillah semua dapat. At the same time banyaklah kita orang kena menampak lah sana sini untuk cuba selesaikan kan. Cerita dia sebelum kita orang fly tu, kita orang naik flight daripada Singapore, daripada Changi. So hari kejadian tu Irah baru ambil pasport dia yang dapat visa US tu. Baru dapat visa US? Baru dapat visa US tu pagi kejadian tu. And saya dan Helly dah fly siap-siap subuh tu nak pergi ke embassy Canada dekat Singapore. Nak ambush lah kononnya, nak dapatkan juga. Lepas tu sampai kat situ dengan naik Grab apa semua kan, macam makcik ni. Pergi memang kena sound dengan officer tu segedebuk lah yang macam banyak lagi orang yang lagi important yang akan attend lagi event yang lagi important daripada korang ni. So kita macam okay fine. So waktu we all fly ke New Jersey tu, kita memang belum dapat visa untuk ke Canada pun waktu tu ceritanya. So okay. Ada satu lagi slide sebelum cerita Canada ni. Inilah tim dia. Mothers yang macam tinggalkan suami dan anak-anak masing-masing, macam pemandangan korang kan, macam kena berkorban macam tu. Yang kiri tu Irah dekat depan. Irah sangat sinonim dengan tudung merah dia. Macam menyerlah kan. Yang tu dia depan Princeton, University of Princeton dekat Pennsylvania. Waktu tu kita tumpang tidur rumah kawan Irah dekat situ. So dia pun both dia dengan husband dia alumni Princeton juga. So hebatlah kan. And then kebetulan waktu kita orang datang tu pula hari reunion pula kan. Ramai-ramai warna oren dekat kampus tu. Kita orang yang warna merah dengan pink kan, macam tak jam langsung. Okay, tapi tak apalah, mesti cantik kan. Yang tengah-tengah tu saya buat-buat busy di depan Lake Michigan. Sebenarnya memang kepenatan sebab waktu ni trip kita orang dari Chicago balik ke Toronto. Kita orang drive 14 jam. Dan yang kanan tu Helly. Helly yang ni dia di depan Niagara Falls. So inilah kita orang yang mengambush Amerika dan Canada tu macam sekati-sekati je. Tapi alhamdulillah lah akhirnya memang dapatlah masuk. Which is journey tu akhirnya begins lah. Macam tu kan. Mungkin dekat journey begins tu saya nak tambah sikit lah. Oh kejap, back. Okay. Thank you. Dan ada ramai yang baru join ni. So terima kasih bersama kami pada malam ni. InsyaAllah kalau ada siapa-siapa ada soalan pun boleh type dekat ruangan chat lah. Kita santai-santai je malam ni. Kalau soalan ke ataupun komen boleh lah letak kat chat, nanti kita orang layan. Macam tadi pun Nur Hidayah ni ada mention kan memang rendah ni, saya pun layan dekat dalam chat lah. Boleh je. Tanya anytime nak tanya pun tak apa. Don't worry.
So the journey begins ni sebenarnya kita orang macam yang tadi slide yang first tu lah masa mission tu kan. Memang niat utama kita adalah untuk berdakwah lah yang pertama sekali. At the same time dalam dakwah tu mungkin kita hari ni ataupun kita orang Malaysia teringat pula filem Mat Daud Kilau kan. Mat Macam Daud mana Kilau. Daud Kilau Ah. tu orang lain lah Ira. Mat Kilau. Oh my god. sorry. Daud Kilau Mat Kilau. Mat Kilau tak ada Daud. Astagfirullahaladzim. Daud Mat Kilau kan, dan macam mana Islam dahulu, orang Melayu Islam di Malaysia yang mempertahankan agama, yang mengembara untuk berdakwah. Tapi mungkin kita hari ni jaranglah kita berfikir tentang dakwah dan kita mengembara untuk berdakwah. Itulah I think that was something that we did. Hopefully Allah terima, Allah reda. At the same time kita berniaga juga untuk dapatkan income untuk family, untuk family tu sebab jadi PS kan, personal shopper, bukan family pun, untuk cover kos yang banyak untuk yang keluar tu, dan untuk perjuangan Quran di I Love Quran lah. So ada juga orang komen yang macam, kenapa pergi US jauh-jauh kan, dekat Malaysia pun banyak lagi sekolah kita tak dapat masuk. In the early days yang kami buka I Love Quran, sebabkan approach kami agak barulah dalam pendidikan Quran dekat Malaysia, sebab kita banyak buat activity base. So contohnya dalam kelas Al-Quran di I Love Quran, kelas di I Love Quran, dia akan start dengan nyanyi lagu, lepas tu ada games, ada storytelling surah, lepas tu baru dia ada baca Iqra ke baca surah, dan kemudian ada hafazan surah. Hafazan surah pun ada modul dengan bergaya. Hujung kelas ada aktiviti yang berkaitan surah. So contohnya kalau hari itu belajar ayat 1 surah Al-Fil, aktiviti dekat hujung kelas tu buat origami gajah. Dan hari kedua belajar ayat kedua tu origami burung. Hari ketiga origami burung dan origami gajah tu disatukan dan dibuat role play pula. Dia orang buat gajah ni datang, lepas tu dia baling-baling kertas kecil-kecil konon macam batu daripada burung tu. So kelas di I Love Quran memang banyak aktiviti, dan kalau kita biasa, kita imagine kelas mengaji, pergi jumpa ustazah ramai-ramai, lepas tu seorang kena beratur tunggu turn. Kalau di I Love Quran 1-2 jam kelas tu ada banyak pecahan aktiviti dia lah. Jadi di Malaysia pengalaman kami agak sukar lah nak tembus ke sekolah-sekolah, ke masjid-masjid, sebab guru-guru Quran kebanyakan di Malaysia dah biasa dengan teknik lama dan agak susah nak convincekan untuk do extra preparation supaya kelas tu lebih menarik dan anak-anak lebih engage. Tapi bila di negara maju, kita pun tengoklah macam mana sekolah di negara maju kan, macam mana sekolah di Finland, sekolah di Jepun, di UK, di US, macam mana guru dia punya persediaan untuk subjek seperti sains, seperti matematik. Jadi bila kami datang bawa bahan daripada I Love Quran, bawa kurikulum kefahaman daripada I Love Quran, diorang memang dah lama cari benda tu, tapi diorang sendiri tak ada buat. So itulah sebabnya kami mengambil langkah pergi jauh-jauh bawa bahan yang kita buat dekat Malaysia. Gendong siap bawa besar penting kan. Banting tu sampai kena bayar lah extra lagi sebab besar sangat. Besar sangat. Tapi itulah yang Ira cakap tu, what we are trying to do is actually play based learning lah. Ini yang kita namakan. Sekarang ni dekat Malaysia, dia punya wave dia, play based learning ni dah start di pra tadika yang mahal-mahal tu kan, banyak play based lah. Tapi tak semua tadika masih mengamalkan. Banyak lagi yang masih academic oriented lah. Macam kena budak tu wajib pandai baca, wajib ni kan. Dia dah masuk sekolah lagi lah macam habis kan. So
apa yang kita saksikan, nanti kejap lagi kita share lagi lah apa yang kami saksikan pula kan. Itulah ayat tadi tu yang dekat situ kan, kita semua menuju ke Allah dengan ni lah, dengan daripada surah Al-Insyiqaq tadi kan. Innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Kita semua sama ada kita bekerja untuk Allah atau kita tidak bekerja untuk Allah, sama je kita punya kesusahan, sentiasa bersusah payah dalam dunia ni. Tapi alangkah baiknya jika susah payah kita itu adalah untuk Allah lah, dengan redanya. InsyaAllah semua pun dalam ni, insyaAllah soleh-solehah kan, masing-masing pun dalam bidang masing-masing membuat kebaikan dengan niat Allah kan. So apa tu, kalau kita nak kaitkan sikit balik adalah tentang salah satu culture kami di Al-Quran adalah Allah loves itqan, which means itqan ni bila you buat sesuatu tu, you buat sehabis baik lah. Dia tidaklah buat separuh jalan. So bila nak dapatkan visa tu, buat juga apa terjadi, buat juga supaya dapatkan visa. Walaupun kami daripada New Jersey tu terbang, bukan terbang, naik taksi pergi New York, ambush sana, ambush ni, dah almost give up dah, macam tersadai dekat, selepas di reject tu tersadai di Starbucks. Di tepi jalan, lepas tu kita macam insaf macam janganlah tersadar tengah jalan macam homeless ni kan, masuklah dalam Starbucks, order air seorang satu. Order air dulu, contact orang ni, contact orang tu. Tapi at the very last minute miracle Allah tu datang, kita dapat, dan sebenarnya diorang boleh siapkan dalam masa setengah jam je. Boleh tak? 5 bulan punya proses tu sebenarnya adalah setengah jam punya proses. Sabar je lah. So you all kalau nak pergi Canada, kena banyak bersabar dan mengucap. Sebab memang lama. So when we were there, kita orang sempat visit around 9 masjids and school, dan di sana memang unik lah, tidak sama dengan apa yang ada di Malaysia. Walaupun kita ada masjid yang integrated juga dengan kelas agama dan sebagainya, tapi dekat sana macam musola besar kan, ruangan solat tu musola lah kan, ruangan solat, sebelah dia gym sebesar-besar alam. Macam you know, like basically memang ruang sangat besar untuk diorang main and everything, and dia macam nanti kita tunjuk gambar sikit-sikit jugalah kejap lagi kan. Tapi nak kata dia punya konsep masjid dan school dia tu sangat menarik jugalah for us to learn from kan. And then kita orang dapat jumpa banyak macam objektif kita tadi nak cari leads, dan kita nak buat networking sebenarnya, sebab ini adalah first time Al-Quran pergi ke sini. Walaupun founder dia memanglah duduk orang sini kan, belajar di sini dulu, tapi untuk Al-Quran first time kita pergi. So sebelum pergi tu Ira memang dah contact a few masjid, especially dengan yang dia dah biasa dekat upstate New York tu, tempat dia, orang kata orang kampung dia lah, dia dah contact lah. In fact dia orang pun macam tolong kita orang banyak dari sudut perjalanan, sponsor hotel, sponsor tiket, apa semua kan. Baiklah diorang ni. So bila kita ke sana tu macam memperbesarkan networking, dan dia tu macam sama macam surah kalau kita renung balik, macam surah Al-Hujurat lah, di mana Allah kata you memang takkan jumpa kecuali kalau you memang akan, orang ni lain-lain kan, so you kena ta'aruf, you kena dijadikan kita ni berbeza-beza supaya kita dapat ta'aruf dan berkenalan kan. So di sinilah kami belajar culture dan cara kerja yang Masya Allah sangat bagus, dan banyaklah kami rasa macam sebenarnya kita pergi sebab nak nak share kononnya kan, tapi kita pun dalam masa yang sama kita pun macam wow dengan apa yang diorang ada. Kan Ira? So next adalah cerita kami di Toronto. Sila Ira. Alright, thank you Salwa. Jadi itulah memang Salwa cakap tu, kita orang, saya pun yelah dulu memang belajar kat US, tapi dah 20 tahun lah tak pergi US balik kan. Memang terkejut lah tengok progress of their Muslim society kat sana.
daripada masjid yang tadi Salwa share gambar tu, masjid tu dulu parking lot dia ada untuk 4 kereta je. Lepas tu bergebut-gebut lah parking, double parking. Lepas tu imam tak habis-habis kena buat announcement. Kereta plate number WWW tolong pergi alih kereta. Sebab sempit sangat. But Alhamdulillah they manage to kumpul duit sendiri bina masjid yang besar macam tu. Dan dekat banyak masjid yang besar kita orang pergi memang dia tak lupa. Dia mesti ingat anak remaja dia. Dia mesti ingat anak kecil dia. Sentiasa ada tempat main basketball, tempat gym, tempat untuk anak-anak kecil. So Masya Allah they are very advanced lah. Malulah kita di Malaysia ni masjid berlambak-lambak besar tapi anak-anak mesti kena halau daripada masjid semua kan. Di sana Masya Allah they are very welcoming lah kepada anak-anak muda. Malah dibina sistem sokongan di masjid tu sendiri untuk anak-anak kan. Dan kebanyakan sekolah kita orang pergi tu dalam masjid sendiri, dalam gate masjid. Anak-anak tu solat jemaah Zuhur Asar di dalam ruang solat jemaah, ruang musola masjid. Betapa hati mereka pada usia yang muda itu diikat terus dengan masjid kan. So itu something yang kita orang tengok lah daripada segi community kan, macam mana they really take care of their anak-anak. So kami sebenarnya pergi dengan tiket ataupun dengan visa tu is for this event lah, for this Encik ataupun Puan M16 AK47 ni dah bersuara tentang kes tembak. Nanti kejap lagi kita respon tentang kes tembak ni. So kembali kepada Toronto Halal Expo ni, inilah event yang kita orang daftar dan inilah event yang kita orang masuk Canada dan minta visa semua. Masa mula-mula datang sampai tu kami dah lah di New York City nak dapatkan visa tu berjalan kaki mungkin 5-6 jam lah, daripada satu blok berjalan sampai belas-belas blok ke Malaysia Embassy, berjalan balik belas-belas blok ke Canada punya embassy. Sebab nak naik teksi mahal, jadi menapaklah ke sana ke sini sampai melecet kaki beli yang kawan kami yang Ellie tu siap beli kasut baru. Siap beli kasut baru untuk Ira dan untuk diri dia sendiri. Ya, Masya Allah seorang yang sangat pemurah lah. Dia sangat pemurah. Moga Allah berkati dia. Tak ada dalam ni kan. So di Toronto Halal Expo tu kami sampai, Alhamdulillah ada dapat adik daripada Universiti Toronto yang Masya Allah she is hafizah Quran dan rupa-rupanya adik-adik dia pelajar I Love Quran. So kita Masya Allah cantiknya Allah susun. Kita tak dapat sampai awal tapi adik tu ada di situ dan dia ada pertalian lah dengan I Love Quran dan Quran sendiri sebagai seorang hafizah Quran yang sedang belajar di sana dengan degree matematik. Masya Allah. So di Toronto Halal Expo tu saya sampai-sampai saya macam dah kecil ni je penat-penat jalan berkata-kata ni event ni macam 2 kali rumah saya je. Macam okay taklah rumah saya kecil je, 4 kali rumah, very small space lah compared dengan kita kat Malaysia. Expo kan? Expo dekat KLCC Convention Center ke Maibs ke macam wow, jalan satu hari tu macam puas hatilah jalan. Ini masuk-masuk Dewan tu macam 10 minit jalan dah habis dah semua. Sedih. Macam ya Allah, ini ke yang aku penat-penat jalan dekat New York City nak dapat visa ni untuk event yang kecil. Penat-penat berjuang ni. Dan total partisipan yang datang, maksudnya kira kalau congak-congak 3 hari, total visitor tak sampai 200 pun saya rasa 3 hari. Tapi I Love Quran punya booth Masya Allah tak putus-putus lah orang datang. Dan kadang-kadang kita orang tak menang tangan, sini nak layan, sana nak layan, tinggal nak layan. Memang produk yang kita orang bawa tu sold out masa tu. Sampai saya yang macam sorry I cannot sell this one, this is our only sample left lah apa semua kan. Sebab kita pun tak sangka yang mereka begitu teruja lah dengan bahan I Love Quran. Dan di situ juga kita jumpa beberapa orang yang hebat-hebat juga, founder Quran Era, founder Ali Huda, Puan Datuk Sri Nur Datuk Dr. Nur Azhar dan prospek-prospek lain untuk I Love Quran. Dan juga brother yang dalam gambar ni lah, dia first day datang, second day datang, third day pun datang. Ada ramai orang yang macam tu, first day datang, second day datang, third day pun datang. Tak, biasa first day datang seorang, second day bawa wife. Betul kan?
Dia dibawa anak pula. Untuk anak So pula. ni dia bersama isteri dia, rupa-rupanya isteri mula-mula dia datang tengok buku Al-Quran je. Lepas tu dia kata, "Oh baguslah buku awak ni, nanti saya nak datanglah bawa wife saya." Lepas tu dia datang pula dengan wife dia, dia cakap, itulah saya suka sangat. Kita orang sebenarnya ada pengalaman import export tudung, ada warehousing experience apa semua. So kita orang pun macam, oh ya ke, bawa tudung apa? Itulah sebenarnya family mertua saya founder Bokita. Lepas tu Kak Salim pun macam, ya ke, saya dulu selalu pakai tudung Bokita. Kenapa korang buat tudung tu semakin kecil? Dia pun sempat bagi feedback dekat pasal produk tu. Dan bila kami pulang ke Malaysia, dia contact lagi saya, siap call me from Canada untuk tanya, Sister Zahira, saya follow I Love Quran punya social media, saya tengok korang sebenarnya memang ada strength dalam kelas, boleh tak kalau saya nak buka I Love Quran Center dekat Toronto? Dia pun pitch lah kat saya, kat sini ramai orang Islam lah bla 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 dan kami memang cari benda macam ni. Dia yang pitch kat saya, suruh saya terima dia sebagai licensee I Love Quran kat Canada. Saya macam, ya Allah, syukur Alhamdulillah lah, Masya Allah. They are very open, very macam bersemangat lah untuk bahan-bahan untuk anak dia dekat dengan Quran ni, Masya Allah. Betul, betul. So ketika hari kedua kami meninggalkan Ira berseorangan, oh tak, dengan Husna di Toronto kerana saya dan Helly drive ke ISNA Education Conference yang berada di Chicago. Okay, ni cerita ni kelakar sikit. Sebabnya kita orang sewa kereta kan. Lepas tu bila bos kata, korang pergilah Chicago kan. Kita ni dah lah tak pernah, saya dengan Helly tak pernah sampai US. Lepas tu bila kita pun macam, kena pergi Chicago. Okay, let's go. Kita mau okeylah patuh arahan bos kan, pergilah. Without knowing that rupanya jalan daripada Toronto tu nak ke Chicago tu punalah banyak lubang lah, banyak. Tak tahulah, jalan dia tak smooth lah ceritanya. Macam daripada kita orang daripada New Jersey ke Toronto, jalan dia cantik. Highway dia memang cantik lah. Rupanya banyak, kalau pergi Chicago tu banyak tengah buat construction agaknya kan, nak betulkan jalan. So kita orang macam tak sampai-sampai. Okay, kenapa tak sampai-sampai? Tak sampai-sampai kan. So daripada maghrib sampai punya lamanya tu, kita orang sampai berhenti solat apa semualah kan. Berhenti sekejap-sekejap sebab jamak kan. Pukul 12 malam terpaksa berhenti sebab dua-dua dah mengantuk sangat. Waktu tu saya dah take over from Helly. Lepas tu saya terpaksa live dekat Facebook untuk elakkan mengantuk. Lepas tu husband Helly macam, tengah buat apa tu? Helly tengah live. Sebab pukul 12 malam tengah live kan dekat Facebook. Sebab apa? Sebab tak nak ngantuk. So pukul 3 pagi kita orang baru sampai Chicago. Pukul 7, pukul 8 macam tu conference tu dah start. So memang macam panda lah masing-masing kan. So and then tapi dekat sana pun kami banyaklah jumpa sebab yang ni Education Conference ni menghimpunkan, ISNA ni adalah Islamic Society of North America. So memang dia orang kuat lah, dia mengumpulkan semua principals, cikgu-cikgu sekolah-sekolah Islamik seluruh Amerika ni dekat situ, dan kami dapat banyak potential dan networking daripada conference ni sendirilah sebab diorang memang macam Ira cakap tadi kan, diorang memang perlukan bahan tu dan diorang memang nak. Jadi bila kita cerita sikit pun diorang macam wow kan. Kalau kat Malaysia ni orang akan macam skeptikal kan. Lah dah kenapa nak belajar Quran, ada nak buat DIY pula belajar Quran, belajar je lah kan. Macam belajar Iqra' ke apa ke, dia tidak melihat benda tu sebagai satu benda yang kita patut terangkan pada anak-anak dan sebagainya kan. Jadi bila kita pitch dekat orang luar, orang-orang yang memang cari benda ni, dia lajulah masuknya. Jadi daripada sini kita dapat lebih kurang 23 potential leads lah. Yang memang kata orang berpotensi untuk kita jadikan customer untuk kita punya e-portal. Kita ada banyak, kita ada kelas fizikal kan, yang Ira sebut tadi dekat 7 cawangan kita tu. Kita juga ada online class. Online class ni macam ni lah, Zoom ke apa, yelah banyak
online, ustaz tu mengajar, ustazah mengajar, anak-anak tu dengan you kan. Kita ada personal coaching, one to one, orang dewasa pun boleh masuk. Dan kita ada e-portal. E-portal yang paling easy sebenarnya. Kenapa? Ibu bapa boleh log in anytime nak ajar anak dia dan bahan tu semua ada. Dan kita ada video dan tutorial. So itu yang kami pitch the e-portal tu sebab faktor jarak lah kan. So dari situlah jumpa ramai lah potensial kami di situ. Saya nak tambah sikit lah, sebenarnya patutnya saya yang drive. Tapi masa kita sewa kereta tu, takdirnya kad saya bila masuk US ni, dia orang punya terima kasih Kak Yus join. Bila masuk US ni, kadang-kadang dia ada masalah sikit, sistem kad dia ada yang kita punya kad dekat Malaysia tak boleh guna. So masa nak bayar sewa kereta tu tak dapat guna kad saya, kena guna kad Salwa. Lepas tu disebabkan kena rentas border, jadi orang yang sewa kereta tu lah kena bawa kereta tu. Kalau tak nanti kita kena tangkap pula, kena humban masuk jail kan. Dan bila saya fikir-fikir pun mungkin Salwa Saleh lagi sesuai lah pergi ISNA ni sebab dia kena networking yang kau-kau. Kalau saya introvert sikit, jadi saya lebih sesuai lah duduk dekat booth, layan orang yang datang tanya soalan. So alhamdulillah sebenarnya susunan Allah yang terbaik lah. Tapi betul lah macam siapalah yang M16 ni kan, M16 AK-47 ni memang bahayalah dan alhamdulillah sebenarnya usaha live tu supaya tidak mengantuk lah untuk mengurangkan mengantuk. So kemudian kami patah balik sebab nak ambil IRA. Memang macam local people sangat. Hailey cakap local people lah sebab kita orang cross border daripada US pergi Canada, ambil IRA. Esok tu cross balik pergi US. Macam balik kampung, macam KL Selangor je kan. buat border tu macam rumah sendiri kan. Tapi itulah ceritanya. Kemudian selepas daripada Toronto tu, kami pun balik ke kampung halaman Ira yang ditinggalkan 20 tahun tu dekat upstate New York di tempat yang bernama Latham. Sila Ira, sila. Alright. So di sini ialah ni yang tempat saya cakap dulu. Dulu parking dia 3-4 kereta je muat. Sekarang ni boleh muat sampai 200 kereta. Betapa banyaknya community dia dah grow lah. So memang when we went there, kita memang sangat kagum lah dengan the growth of Muslims di Amerika. Dan this is in between Donald Trump yang gila, yang Islamofobia semua. Tetap Allah berkati community mereka berkembang biak dan membesar dengan sangat baiklah. And Encik ke Puan M16 AK-47 ni kan tadi ada tanya pasal macam mana keadaan orang bukan Islam kan terhadap Asian dengan Muslim. Alhamdulillah setakat yang kami pergi kedai beli barang kat Walmart lah, apa semua, pergi kedai makan, pergi jalan-jalan dekat luar. Alhamdulillah tak ada masalah Islamofobia lah. Mungkin sebab sekarang pun diorang dah tukar presiden. Of course their international policy is always not very Muslim friendly, but kebanyakan orang rakyat dia terutamanya yang berpendidikan, they are very open lah. Diorang faham ni adalah agama dan agama Islam ni bukan teroris pun. Cuma media dia yang suka buruk-burukkan Islam kan. So di Masjid Al-Hidayah ni dia dah ada masjid yang besar. Dia siap kena sewa banglo lain untuk kelas Quran dia. Kelas Quran dia weekdays tu ada 500 pelajar. Dan dia selang-selang lah, ada yang datang 2 kali seminggu, ada yang datang Isnin Khamis macam tu kan. So kami alhamdulillah dapat buat program dengan anak-anak tu. Yang session ni sampai Hailey lah, dia sangat tersentuh lah dengan anak-anak ni punya zeal untuk belajar. Dia orang punya semangat nak belajar agama, belajar tentang maksud surah. Ada anak-anak ni yang kita buat aktiviti surah Al-Ikhlas dan kita buat doa lah, suruh anak-anak tulis doa sebab Allah kan cakap dalam surah Al-Ikhlas, Allahus Samad, maksudnya Allah yang tempat kita minta dan Allah tidak perlu meminta pertolongan kepada siapa, tapi kita ni yang sentiasa perlu minta ke Allah kan. Jadi kita cakap dengan anak-anak ni, korang nak minta apa dengan Allah, korang tulis dekat dalam
tangan doa ni. So adalah anak-anak yang tulis supaya ya Allah bagi mak saya sihat. Dapat Tersentuhlah dengan rambut doa anak. panjang. Yang tu yang kelakar. Yang saya nak rambut panjang, lepas tu dia lukis rambut dia sampai ke kaki kan. Yang tersentuh tu nak ada seorang tu yang Salwa tengok dia sedih, jadi tak dapat nak gunting tau dia punya tangan tu, tak jadilah apa tau. Lepas tu dia duduk marah-marah. Lepas tu Salwa tolong dia. Lepas tu Salwa suruh dia tulis, dia nak apa? Nak apa? Nak kereta ke? Nak mainan ke? Bola Dia ke? dia kata tak nak, saya tak nak semua tu. I don't want all of this. I don't want. Dia nak apa punya, dia nak hafal Quran. Ya Allah, saya menangis. Macam budak-budak kecil, but Masya Allah, they have very strong and good values lah. Dan ada juga seorang tu yang saya tersentuh juga, dia tulis dalam doa dia, I wish people are friendly to me. Mungkin dia kena bully kat sekolah ke apa kan. So sebenarnya dalam aktiviti-aktiviti macam ni kita dapat lihat lah kadang-kadang anak yang ada cabaran ke dekat rumah, dekat sekolah. So Alhamdulillah it was very good, dan community pun sangat supportive lah kepada aktiviti kami hari